Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fitri Bahira. Tumpuan berita malam. Penubuhan dana kewangan berdaulat atau Sovereign Fund bertujuan memacu kestabilan ekonomi selain memperkukuhkan kedudukan kewangan Sarawak demi masa depan generasi akan datang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, penubuhan dana kewangan berdaulat adalah untuk mengimbangi potensi kehilangan hasil daripada sumber minyak dan gas yang semakin berkurangan. Bagaimanapun katanya, lebih banyak kajian perlu dijalankan untuk memastikan model terbaik dan piawaian antara bangsa yang teguh untuk diterima pakai. I would like to emphasize that the key principle for our very own sovereign fund moving forward must be of good governance with well-defined regulatory framework and greater transparency and accountability. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan pada hari terakhir persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Khamis. Bercakap mengenai rundingan perjanjian Malaysia MA63, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menjelaskan kerajaan Sarawak secara aktif berunding dengan kerajaan persekutuan bagi memulihkan hak Sarawak seperti yang termaktub dalam MA63. As of today, we have witnessed significant progress where we have several accomplishments, particularly on the amendment to Article 1(2) of the Federal Constitution, which has restored the status of Sarawak and Sabah as before the amendment to the Federal Constitution in 1976. Jelasnya, di sebalik pencapaian yang telah dikecapi, kerajaan Sarawak akan terus berjuang untuk memelihara kepentingan dan hak untuk pembangunan negeri ini. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas dalam ucapan penggulungannya berkata, kerajaan negeri melalui Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR telah mewujudkan pelan tindakan bagi mentadbir status projek-projek berdasarkan keperluan yang ditetapkan dalam kontrak sebagai usaha menangani projek sakit di Sarawak. Ujarnya, apabila kemajuan projek didapati tertangguh daripada jadual pelaksanaannya, pasukan projek berkaitan akan melaksanakan intervensi melalui pengurusan projek cekap bagi mengurangkan bilangan projek sakit dan tertangguh. For contractors affected by the market constraint during pandemic, assistance is offered to ease this burden, among others: 1. Extension of time, 2. Variation of price, 3. Suspension of work, 4. Deed of assignment of work, and 5. Mutual termination. Datuk Amar Douglas Ugah yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan menambah, penamatan kerja kontraktor tidak dapat dielakkan sekiranya sesebuah projek didapati tidak dapat diselamatkan serta tidak ekonomik untuk diteruskan oleh kontraktor berkenaan. Tegasnya, strategi untuk memulihkan projek kemudiannya dilaksanakan bagi menyiapkan baki kerja yang diperlukan secepat mungkin. Menjelas lanjut, beliau berkata sebanyak 33% daripada projek yang sedang dilaksanakan setakat ini dikategorikan sebagai projek sakit. Presently, there are 33% or 85 projects out of 250 ongoing projects is category as sick project. Jabatan Kerja Raya Sarawak under my ministry duly identified and highlighted 4 key aspects of market challenges and constraints on this, the root cause of the sick project. Katanya 4 aspek yang menyumbang kepada kelewatan penyiapan projek adalah kekurangan tenaga kerja, kekurangan jentera pembinaan, peningkatan kos bahan binaan serta kekurangan sumber bahan. Sementara itu, Datuk Amar Douglas Ugah mendedahkan kerajaan Sarawak telah meluluskan dana sebanyak 5.7 bilion ringgit untuk 8 peringkat bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS bagi meringankan beban rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Katanya setakat ini Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS telah membelanjakan 300 juta ringgit untuk operasi COVID-19 di seluruh Sarawak. The Sarawak government is confident that we can move forward to
to a transition to indemnity as we have achieved the following milestone. One, we have high vaccination rate. To date, 91.1% of the adult population have received 2 doses of vaccination. We have, number 2, we have readily available testing facilities, including acceptance of rapid test kit. Number 3, we have stock of Palovit antiviral pill in our hospital. And number 4, we have set up field hospital in Cebu. We'll be setting up field hospital in Kuching and Miri to prepare for any eventualities. Masih dengan laporan persidangan DUN Sarawak, Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menegaskan soal status tanah tidak seharusnya menjadi isu atau halangan untuk melaksanakan kerja-kerja menaik taraf sekolah daif. Beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 berkata, setakat ini Kerajaan Sarawak menerusi Majlis Perancangan Negeri MPN telah meluluskan sebanyak 359 projek sekolah daif. Setakat ini, daripada 359 projek sekolah daib yang telah diluluskan oleh Majlis Perancangan Negeri, 121 projek sekolah telah selesai isu status pemilikan tanah kerana telah diberi milik kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Manakala bagi 238 projek sekolah daib yang belum selesai status pemilikan tanah kepada PTP, syarat kelulusan khas telah diberi dengan membenarkan kerja-kerja pembinaan dilaksanakan lebih awal. Early commencement of the work, ya. Dengan syarat ianya menepati piawaian perancangan termasuk keperluan pihak berkuasa tempatan serta Jabatan Bomba dan Penyelamat. Beliau berkata demikian dalam sesi penggulungan Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar pada Khamis. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian dalam ucapan penggulungannya pada Rabu mendedahkan seramai 273 doktor telah meletak jawatan di Jabatan Kesihatan Sarawak dari 2018 sehingga 31 Mac 2022. From 2018 until 31st March 2022, 273 doctors have resigned from Sarawak Health Department, comprising of 75 house officers, 129 medical officers and 69 specialists. In order to look into the work culture and management of healthcare personnel, the Ministry of Health has recently set up a task force, namely Independent Healthcare Work Culture Improvement Task Force. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Profesor Dr. Sim yang juga merupakan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan memberitahu kemajuan fizikal projek Hospital Petrajaya kini melebihi 40%, manakala blok tambahan Hospital Miri pula kurang 20% dan Hospital Lawas baru mencapai 12% siap. As at 25th April 2022, the overall physical progress of Putrajaya Hospital project is 44% and is scheduled to be completed in March 2024. As at 25th April 2022, the physical progress of construction of an additional block in Miri Hospital is 19% and is scheduled to be completed in December 2023. For the new Lawas Hospital, as at 25th April 2022, the physical progress was 12% and is slightly behind schedule by 5%. The project is expected to be completed in February 2024. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak telah mengutamakan keselamatan para pengguna jalan raya, terutamanya yang menggunakan lebuh raya Pen Borneo pada musim perayaan. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan Raya, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, pihak Jabatan Kerja Raya JKR dan kontraktor telah membuat beberapa pembaikan di sepanjang jalan yang masih dalam pembinaan. Jelasnya, pihak kerajaan juga memperbanyakkan kempen keselamatan di seluruh negeri, mempertingkatkan jumlah operasi penguatkuasaan polis trafik dan JPJ, melakukan kajian teknikal terhadap keadaan jalan raya serta berusaha memberi pendidikan keselamatan di sekolah rendah dan menengah di negeri ini. Pada 2 tahun yang lepas, kempen keselamatan jalan raya di Banyak Kuching
tidak dapat dilaksanakan kerana perintah kawalan pergerakan yang telah dilaksanakan. Oleh kerana kita telah memasuki peralihan ke fasa endemik, maka kempen keselamatan seperti ini perlu dipergiatkan dari semasa ke semasa. Kempen keselamatan jalan raya yang dijalankan selama ini bukan bertujuan menyusahkan pengguna jalan raya. Sebaliknya, bagi meningkatkan mereka tentang kesedaran akan pentingnya mengikut peraturan di jalan raya. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian kempen keselamatan jalan raya sempena perayaan Gawai Dayak peringkat bahagian Kuching 2022 di stesen minyak Petros Darul Hana pada Jumaat. Sementara itu, Datuk Dr. Jerib turut berkesempatan mengagihkan goodies bag kepada pengunjung yang datang ke stesen minyak berkenaan. Manakala di Limbang, rakyat di negeri ini cukup bertuah dengan keprihatinan Kerajaan Pimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS yang mengambil berat adat serta budaya semua kaum. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi berkata, dalam konteks ini, budaya perkongsian dan muafakat disemai dan diamalkan demi menjamin kestabilan dan keharmonian bersama. Menurutnya, penganjuran Bazar Gawai Dayak Tamu Mendamit bagi tahun 2022 juga merupakan antara keunikan rakyat pelbagai kaum di negeri ini. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Penutupan Bazar Gawai Dayak Tamu Mendamit tahun 2022. Dalam pada itu, beliau memberitahu penganjuran Bazar Gawai Dayak Tamu Mendamit amat dinanti-nantikan oleh masyarakat setempat. Katanya ia adalah seperti sambutan perayaan-perayaan yang lain yang juga merupakan platform untuk memperkukuhkan perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum dan agama. Dalam program sama, Datuk Majang telah menyalurkan dana projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM15,000 kepada ahli jawatan kuasa AJK Tamu Mendamit. Sekian edisi malam bersama saya Fitri Bahirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.